Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam program Bual Bicara Maya, Bicara Persada Multimedia dibawakan khas oleh Universiti Multimedia. Saya, Dr. Siti Zakiah binti Melatu Samsi dari Fakulti Perniagaan MMU Melaka akan bertindak sebagai pemudah cara dalam program ini. Terima kasih kepada tuan-tuan, saudara-saudari kerana bersama kami pada hari ini. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan sedang penonton yang dimuliakan, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019, penyertaan pelajar ke dalam program STEM iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik telah mengalami penurunan berterusan sejak tahun 2012 dengan angka penurunan sebanyak 6,000 orang setiap tahun. Dan penurunan ini sebenarnya amat membimbangkan kerana ia bertentangan dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan lagi bilangan profesional STEM bagi memenuhi keperluan pasaran dan juga industri negara. Oleh yang demikian, banyak kajian telah dijalankan sama ada oleh pihak kerajaan maupun para penyelidik untuk mengenal pasti apakah faktor yang menyebabkan penurunan minat pelajar terhadap bidang STEM ini, terutamanya kejuruteraan. Dan menurut beberapa hasil kajian, antara faktor yang menjadi punca kepada kurangnya minat pelajar terhadap bidang ini adalah disebabkan oleh gambaran yang tidak tepat yang mereka terima mengenai program STEM, terutamanya termasuk dah kejuruteraan. Jadi pada hari ini, Bicara Persada Multimedia akan merungkai persoalan berat ini berkaitan minat pelajar secara spesifik dalam bidang kejuruteraan dengan melebarkan sedikit skop perbincangan di bawah lembaga tajuk Jurutera Antara Inovasi dan Keusahawanan. Oleh yang demikian, bagi merungkai persoalan di atas, lebih lanjut bersama-sama saya pada hari ini merupakan dua orang personaliti MMU yang sangat saya kagumi. Yang pertama, yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Hairul Azhar bin Abdul Rashid merupakan Naib Presiden Penyelidikan dan Inovasi MMU. Prof. Hairul merupakan Profesor di Fakulti Kejuruteraan MMU dan telah mendapat banyak pencapaian dan pengiktirafan dalam bidang penyelidikan dan telah di mana hasil-hasil kajian beliau telah mengalami proses pengkomersialan. Beliau juga telah terlibat secara langsung dalam penubuhan Entrepreneur Development Center ataupun Pusat Pembangunan Usahawan MMU. Manakala personaliti kita yang kedua pula merupakan pengarah Pusat Penyelidikan dan Kolaboratif MMU, Profesor Madya Dr. Ervina Afzan Muhammad Noor. Dr. Ervina berkhidmat di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi MMU Melaka, mempunyai pengalaman yang luas di lapangan sebagai seorang jurutera sebelum menyertai bidang penyelidikan dan pendidikan. Dan pengalaman dan pencapaian beliau mendapat pengiktirafan antarabangsa. Begitulah sedikit sebanyak kedua-dua personaliti kita pada hari ini yang mana perinciannya akan dikongsi oleh mereka sendiri sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan, mohon jangan tinggalkan ruang bicara maya kita pada hari ini kerana kupasan isu selepas ini akan menjadi lebih menarik. Tuan-tuan juga boleh tinggalkan persoalan-persoalan di ruangan komen. Boleh say hi kepada kami, juga kepada ahli personaliti kita pada hari ini. Dan mohon saudara-saudari, tuan-tuan penonton sekalian untuk kongsikan pautan live FB kita hari ini di Facebook masing-masing agar ilmu yang dapat kita kutip pada hari ini boleh disebarluaskan dengan lebih ramai lagi. Jadi untuk tidak melanjutkan seksi mukadimah saya pada hari ini, saya serahkan kepada yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Hairul Azhar Abdul Rashid. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada pengacara Dr. Siti Zakiah, teman berbicara juga pagi ini Dr. Ervina, pada semua hadirin yang bersama kita dalam FB Live. Selamat datang dan terima kasih kerana berada di sini dalam segmen Bicara Persada Multimedia dengan tajuk kita yang agak menarik pada pagi ini iaitu jurutera antara inovasi dan usahawan. Jadi saya rasa Dr. Zakiah telah mulakan bicara kita pada pagi ini dan ia merupakan satu perkara yang sangat penting
satu isu yang melanda negara yang harus ditangani dengan seberapa segera untuk memastikan negara terus berdaya saing, kita dapat melahirkan jurutera dan talent yang baik supaya untuk memastikan untuk memacu ekonomi negara, insya-Allah. Jadi pertamanya mungkin saya boleh sebut tentang gambaran lah. Kalau di antara kita ni bila kita sebut tentang jurutera, gambarannya adalah seorang individu lelaki baik perempuan memakai topi keselamatan mungkin, bekerja di loji penapisan ataupun bekerja di tapak pembinaan dan sebagainya. Jadi tangkapan ini barangkali tidaklah nak kata tidak betul, tapi mungkin satu gambaran yang agak narrow, tidak luas. Sebenarnya jurutera berkecimpung dalam pelbagai bidang dan mungkin tidak kurang ataupun tidak salah kalau saya sebut tidak ada satu objek ataupun satu peralatan, satu benda yang kita gunakan pada hari ini yang sebenarnya tidak pernah diolah, disentuh, direka oleh seorang jurutera. Baik kerusi, baik pen, baik komputer, daripada peringkat reka cipta sampailah ke peringkat pembuatan, sudah tentu ada seorang jurutera yang terlibat. Jadi dan tidak ketinggalan jugalah maknanya jurutera yang menjadi usahawan untuk memastikan produk tersebut dapat dipasarkan dengan baik, dapat dikomersialkan, dapat diketengahkan ke dalam pasaran. Jadi untuk mengupas perbincangan ataupun tajuk yang diberi pada pagi ini, insya-Allah saya akan berkongsi daripada sudut pengalaman diri sendirilah, daripada seorang jurutera yang akhirnya menjadi pendidik dalam bidang kejuruteraan, dalam masa yang sama menjadi penyelidik dan mengusahakan sebagai seorang usahawan, mengusahakan untuk pengkomersialan hasil daripada penyelidikan yang telah dibuat selama ini. Jadi mungkin saya boleh kongsikan slide sikit kat sini. Harap tuan-tuan dan puan-puan boleh sabar. Okay. Jadi apa yang saya cuba buat ataupun pendekatan yang saya akan ambil pada hari ini adalah untuk berkongsi sedikit pengalaman dengan tujuan mendorong ataupun mencetuskan minat, semangat dan memberikan sedikit inspirasi lah kepada mereka yang sedang tercari-cari dan sedang mungkin menilai apa bidang yang mereka harus ceburi. Mudah-mudahan pengalaman saya sedikit tidak banyak ini dapat mencetus minat tersebut. Jadi sedikit latar belakang mengenai diri saya. Saya lahir dalam sebuah keluarga yang sederhana kecil di Kuala Lumpur. Kedua ibu bapa saya merupakan guru. Ayah merupakan seorang guru matematik dan mak saya seorang guru sains. Dan sejak daripada kecil kadang-kadang memang ada peluang mengikuti mak saya ke makmal, contohnya membuat persiapan untuk pengajaran, pelajaran untuk anak-anak murid dia. Jadi barangkali daripada situ timbul minat melihat apparatus atau melihat kelengkapan dalam makmal ni, tercetus minat nak jadi macam saintis ataupun jurutera. Dan minat tu dipupuk pula dengan dorongan daripada mak dan abah, dan sehingga kepada hari ini masih terus dengan semangat mencuba eksperimen dengan perkara-perkara ataupun idea-idea yang baru dalam penyelidikan. Saya bermula persekolahan sekolah menengah di MCKK dan seterusnya mendapat beasiswa Yayasan Telekom Malaysia
untuk melanjutkan pelajaran di United Kingdom dalam bidang kejuruteraan elektronik dan elektrikal pada sekitar tahun 94 di University College London. Dan setelah mendapat ijazah sarjana muda, saya kembali ke Malaysia dan berkhidmat dengan Telekom Malaysia dan seterusnya dengan Multimedia University. Sekitar tahun 2001 saya telah memulakan pengajian di peringkat sarjana kerana maklum bahawa sebagai seorang akademik memang kita ada expectation ataupun ada keperluan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dan juga PhD. Jadi pada tahun tersebut saya mulakan pengajian peringkat sarjana dan kemudian di peringkat PhD pada sekitar tahun 2002. Dalam pada masa yang sama tu saya telah mendapat peluang alhamdulillah untuk menjalani latihan industri dan latihan pendidikan dengan Lucent Technologies di US, di New Jersey secara khususnya, dan kemudiannya pada 2005 membuat lawatan pendidikan bersama di University of Nevada juga di US, dan alhamdulillah pada tahun 2007 saya mendapat PhD dalam bidang kajian yang berkaitan dengan optical fiber. Setelah tamat pengajian tersebut, saya mula berkhidmat dengan MMU semula dan telah mendapat peluang untuk bertugas dalam bidang pengurusan juga di universiti. Pada tahun 2010 saya mengikuti pengajian kursus pendek di MIT Sloan School of Management, dan pada 2014 alhamdulillah saya terpilih sebagai salah seorang daripada top research scientist Malaysia yang dianugerahkan oleh Akademi Sains Malaysia. Dan pada tahun 2016 kami telah menubuhkan sebuah syarikat spin-off bernama Lumi Science untuk mengkomersialkan hasil penyelidikan kami. Jadi inilah sedikit rentetan pengalaman yang telah saya lalui, mudah-mudahan menjadi inspirasilah pada mereka yang mencari-cari atau berminat dalam bidang kejuruteraan. Jadi dalam bidang penyelidikan yang saya ceburi, saya mengkhususkan penyelidikan kami dalam bidang kajian optical fiber ataupun gentian optik, dan secara khususnya walaupun kita semua mungkin agak biasa dengan teknologi optical fiber yang digunakan untuk komunikasi, contohnya perkhidmatan jalur lebar yang diberikan oleh Unify. Tuan-tuan perempuan mungkin ada pengalaman menggunakan teknologi tersebut yang menggunakan gentian optik, tapi kami mengkhususkan kajian kami ataupun penyelidikan kami kepada penggunaan gentian optik untuk tujuan penderiaan ataupun sensing, daripada perkataan deria. Jadi ada daripada kajian kami dikhususkan untuk penderiaan suhu, haba, tekanan, akustik, radiasi dan sebagainya. Dan salah satu daripada aktiviti kami adalah untuk mereka cipta gentian optik yang baru dan juga untuk membuat ataupun fabrikasi gentian optik yang telah baru direka cipta dengan menggunakan fasiliti, antaranya modified chemical vapor deposition yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam skrin masing-masing. Jadi ini antara kemudahan yang kami adalah di MMU. Nah, pada sekitar tahun 2012 dalam kami bekerjasama dengan Telekom R&D Sdn Bhd, sebuah anak syarikat Telekom Malaysia yang menjalankan aktiviti penyelidikan tentang satu teknologi yang berkaitan dengan gentian optik yang digunakan dalam perawatan
pesakit kanser, secara khususnya radioterapi. Dan ini sangat mengujakan saya, sangat teruja bila mendengar perkara tersebut. Kami berbincang dengan pihak rakan kongsi di University of Surrey di United Kingdom, dan pada tahun 2013 kami telah memulakan satu kajian bersama dengan sokongan Universiti Malaya melalui grant High Impact Research, khususnya untuk mencari satu solusi gentian optik untuk tujuan rawatan kanser, secara khususnya melalui kaedah ataupun teknologi radioterapi. Jadi radioterapi ini adalah salah satulah teknologi yang digunakan untuk merawat pesakit kanser. Tapi yang sangat penting daripada teknologi ini adalah berkaitan dengan kaedah pengukuran dos yang lebih tepat. Jadi di sinilah kami menggunakan gentian fiber optik, untuk tujuan mengukur dos yang betul untuk perawatan pesakit kanser, kerana maklum kalau terlebih dos mungkin akan ada masalah kesan terbakar, tapi kalau kurang mungkin penyakit kanser itu tidak dapat dirawat dengan baik. Jadi pada tahun 2016, setelah 3 tahun menjalankan penyelidikan, kami telah menemui beberapa hasil penyelidikan yang baik dan telah membuat keputusan untuk mengkomersialkan teknologi ini melalui sebuah syarikat spin-off di bawah MMU bernama Lumi Science Sdn Bhd. Jadi dengan teknologi ini kami telah mula membangunkan produk untuk diketengahkan dalam pasaran, dan tim ataupun pasukan kami terdiri daripada saya sendiri dan juga Profesor Bradley daripada University of Surrey, pelajar peringkat sarjana saya Saudara Zubir Tarif, dan juga rakan dalam sepasukan Encik Sayuti Jamaluddin dalam syarikat Lumi Science. Dan saya tidak dapat nafikanlah, maknanya perjalanan ini banyak disumbang oleh mentor-mentor daripada supervisor di peringkat sarjana, supervisor di peringkat PhD, bos-bos lama, supervisor, rakan dan sebagainya, dalam memberikan panduan, memberikan inspirasi untuk terus berkecimpung dalam bidang kejuruteraan dan akhirnya sebagai seorang usahawan. Tidak lupa juga pelajar dan juga rakan-rakan sepasukan yang banyak menyokong. So kolaborasi sangat penting lah bila kita bekerja dalam satu pasukan. Mungkin sebelum saya mengakhiri segmen saya atau bahagian saya ini, ada beberapa barangkali nasihat ataupun tips yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mereka yang berkecimpung dalam bidang kejuruteraan dan mahu membina kerjaya masing-masing dalam bidang penyelidikan dan juga dalam bidang keusahawanan. Pembinaan jaringan ini sangat penting, dan kadang-kadang kita agak sukar untuk menentukan siapa yang seharusnya kita berkenalan ataupun bina jaringan, kerana ia satu perkara yang agak random dan non-linear lah kita kata. So sebaiknya adalah berkenal-kenalan dan membinalah jaringan dengan seberapa ramai yang kita mampu daripada pelbagai bidang, daripada engineering ke sains, medical, sampailah ke marketing dan social media dan sebagainya, kerana satu hari mereka ini yang akan membantu kita dalam membina perancangan kita, membina implementasi penyelidikan dan juga pengkomersialan hasil daripada penyelidikan tersebut. Jadi bila kita bina jaringan tu adalah dengan tujuan supaya kita boleh berkolaborasi, boleh bekerjasama, membuat usaha sama ada dalam bidang penyelidikan, dalam bidang pengajian, dalam bidang pengkomersialan, pembuatan dan sebagainya. Di situlah kita dapat menggunakan
kepakaran masing-masing dan kita menambah baik ataupun complement each other untuk meneruskan usaha menginovasi untuk mencipta satu teknologi, satu kaedah yang baru supaya dapat diketengahkan ke dalam pasaran. Dan satu lagi perkara yang mungkin saya boleh nasihati semua hadirin, tuan-tuan dan juga puan-puan pada pagi ini adalah untuk menanam satu semangat untuk terus mencuba. Kerana dalam kehidupan memang kita akan menemui sedikit ataupun tidak banyak kegagalan ataupun jalan yang buntu. Tapi kita harus terus mencuba, terus menjelajah, terus mencari solusi dan insya-Allah dengan tekad, dengan doa, dengan usaha kita akan berjaya insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulanlah saya nak sebut di sini bahawa sebagai seorang jurutera bukanlah maknanya kita akan bekerja sebagai seorang jurutera, tapi di sana ada peluang untuk kita sebagai jurutera untuk menjadi seorang usahawan. Ya, jadi kalau mereka yang sedang mencari-cari apa bidang pengajian yang harus diceburi, bidang kejuruteraan menawarkan pelbagai kemungkinan daripada bekerja sebagai seorang jurutera sampailah untuk berpeluang untuk menjadi seorang usahawan dalam kita membawa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Dan saya juga pesan kepada mereka yang sudah pun di dalam bidang pengajian, kejuruteraan dan sebagainya untuk terus mencuba. Yang penting kita kentalkan semangat untuk terus mencuba dan akhirnya insya-Allah kita akan berjaya. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya pada semua. Saya rasa sekian dulu bahagian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada Dr. Zakiah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Hairul atas perkongsian yang sangat menarik. Bagaimana seorang jurutera yang kita gambarkan mungkin memakai coverall. Kemudian sekarang ni kita boleh pula tengok jurutera menjadi seorang usahawan. Saya teringat satu bacaan saya mengikut Duke and Harvard Survey yang melibatkan 500 syarikat teknologi, mendapati bahawa 37% daripada pemimpin syarikat berasaskan teknologi mempunyai latar belakang kejuruteraan dan sains komputer. Manakala di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Krishna Uppaluri, Engineer to Entrepreneur, The First Flight, yang diterbitkan pada tahun 2011, ada menggariskan beberapa perkara yang menceritakan bagaimana seorang jurutera ini sebenarnya sesuai untuk menjadi seorang usahawan. Dan salah satu perkara yang disebutkan ialah kerana seorang jurutera ni dia ada satu sifat memahami tentang produk dengan baik. Sama ada dalam pelbagai aspek iaitu reka bentuk, bahan, keselamatan dan sebagainya. Persoalannya Prof, saya ada soalan untuk Prof ni. Persoalannya, adakah sistem pendidikan kejuruteraan kita di institusi pengajian tinggi meletakkan satu sistem sokongan ataupun ada subjek yang boleh menyokong ataupun melatih para jurutera ini untuk menjadi seorang usahawan selepas mereka tamat pengajian? Boleh Prof ulas tentang perkara ini? Okey, terima kasih Dr. Zakiah atas soalan yang menarik. Di MMU, alhamdulillah kita telah berjaya membina satu ekosistem yang baik di mana dengan tertubuhnya EDC ataupun Entrepreneurship Development Center atau pusat pembangunan usahawan, kita telah berjaya merencanakan beberapa program bukan sahaja untuk pelajar setelah mereka selesai pengajian, tetapi semasa pengajian kita telah mula mendidik, membimbing untuk memberikan kesedaran kepada pelajar bagaimana pentingnya mereka untuk mencuba ataupun
menjelajah di dalam bidang keusahawanan, dan mereka diberikan latihan secara khusus bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang baik. Dan di sana juga adanya beberapa funding ataupun sokongan keuangan yang diberikan kepada tim-tim ataupun pasukan-pasukan yang hendak membina atau hendak menjadi startup company ataupun spin-off company. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Atas jawapan tadi, maksudnya di universiti-universiti seperti mana di MMU ada satu unit yang ditubuhkan khas untuk membantu para pelajar berlainan bidang, tidak semestinya pelajar bidang keusahawanan ataupun perniagaan, untuk menceburi bidang perniagaan dengan pelbagai jenis sokongan, termasuklah sokongan keuangan. Hadirin hadirat, terima kasih kepada mereka yang baru saja bersama-sama dengan kami. Boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba minta kedua-dua ahli panel kita, personality kita untuk menjawab. Terima kasih. Boleh kongsikan juga pautan live FB kita pada hari ini. Dan tanpa buang masa lagi, saya persilakan ikon jurutera wanita kita pada hari ini, Dr. Ervina Efzan Muhammad Noor, untuk mengulas lebih lanjut. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Zakiah. Terima kasih Multimedia University kerana memberi peluang kepada saya untuk dalam slot bicara multimedia. Terima kasih juga kepada rakan-rakan, teman-teman yang atas kesudian bersama-sama dalam slot ini. Okey. Okey, terima kasih kepada Dr. Zakiah. Diharap dengan sesi sharing talk yang saya akan ceritakan nanti akan memberi manfaat dan juga memupuk minat kepada semua adik-adik untuk memilih kejaya jurutera sebagai kejaya pilihan. Pada masa yang sama, mungkin ia dapat mendedahkan sedikit sebanyak budaya inovasi dan kejuruteraan selepas ini. Pengalaman saya daripada kecil sehinggalah ke besar, ini akan saya kongsikan kepada rakan-rakan sekalian. Saya akan tunjukkan sedikit tentang slide saya. Okay, nama saya Dr. Ervina Efzan Muhammad Noor, merupakan pengarah Institut Program Penyelidikan dan Kerjasama Multimedia Universiti. Pada masa yang sama, saya juga merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi ataupun kita panggil dan shortcutnya adalah FET di Multimedia Universiti. Tajuk ini menarik, antara inovasi dan keusahawanan, berlatar belakangkan jurutera sebagai sebagai satu kejaya. Saya akan kongsikan sedikit tentang latar belakang saya sendiri. Saya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, mempunyai, kalau tengok di sini, mempunyai semuanya adik-beradik saya adalah lelaki. Di mana dalam keluarga saya yang sulung, merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Apa yang saya ketengahkan kat sini ada hashtag kat situ, kejayaan bermula dengan impian. Ketika saya kecil, mungkin ketika tu saya memikirkan, sentiasa memikirkan kreativiti untuk masa-masa akan datang. Dan pada masa yang sama, rakan-rakan
pada masa yang sama adik-adik lelaki saya sentiasa mengajak ke arah cara yang lebih lasak, bermain kejar-kejar, memanjatlah kadang-kadang. So mungkin ini antara sebab pada awalnya kejaya jurutera ni wujud mungkin dalam diri saya sendiri. Ibu dan ayah saya, ayah merupakan pesara guru dan ibu merupakan usahawan sebenarnya. So nanti saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga sini. Mari di sini saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan. Saya merupakan anak jati Selangor, bersekolah di Selangor di awal pendidikan saya. Kemudian saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Gedangsang juga di Selangor. Setelah mendapat keputusan yang cemerlang, saya melanjutkan pelajaran di Maktab MRSM PDRM. Kalau dengar nama tu, MRSM PDRM tu nampak agak tegas lagi-lagi musim-musim pandemik ni. Di mana ketika di MRSM PDRM lah bermulanya dipupuk dengan semangat masa itu perlu ditepati dan kelasakan tetap diuji, telah diuji ketika di MRSM PDRM sendiri. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan seterusnya di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Kalau tengok di sini, kebanyakan daripada saya pendidikan menengah tu banyak berada di utara tanah air banding di Selangor sendiri. Saya mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan bahan di Universiti Sains Malaysia. Seterusnya saya ijazah sarjana dan ijazah dan kedoktoran di Universiti Sains Malaysia di bawah kejuruteraan bahan juga. Mari kita explore ataupun kita sedikit sebanyak apa yang dikatakan kejaya kejuruteraan itu sendiri. Di sini saya bawakan sedikit sebanyak mungkin promosi sikit tentang apa yang ada di Multimedia University, terutamanya di Fakulti Engineering dan Teknologi. Kalau di sini saya boleh bacakan di sini, high graduate employability, more than 90% of MMU graduates are employed within 6 months of graduation. Maksudnya kejaya jurutera ni adalah satu sentiasa diperlukan dan keduanya Multimedia University sentiasa memberi yang terbaik kualitinya untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Di Multimedia University, di FET sendiri, kita ada mechanical program. Kalau mechanical program ni, pelajarnya boleh menjadi mechanical engineer ataupun manufacturing engineer, equipment engineer, oil and gas, energy engineer, research engineer ataupun project engineer. Dan kita pun ada telecommunication engineering, di mana kita ada field maintenance engineer, kita ada network management engineer, project manager, networking, hardware, software develop, RF engineer, telecommunication contractor ataupun consultant. Kita pun ada juga selain daripada itu kekuatan di MMU sendiri, kita ada robotics dan automation, di mana mereka yang keluar nanti boleh jadi robotics engineer, yang suka robot tu bolehlah masuk-masuk ke kejaya sebagai jurutera. Dan seterusnya industrial automations engineer, control engineer, automotive engineer, manufacturing engineer, production engineer dan juga mechatronic engineer. Bagi saya kejaya ketika awal-awal kejaya saya sebagai jurutera ni, peluang tidak datang banyak sekali. Ya, saya tunjuk kat bawah tu ya, ada hashtag, peluang tu tidak datang banyak kali.
Oleh yang demikian, peluang yang datang tu kita cuba-cuba scan, kemudian nilai sebaiknya dan kalau boleh cepat-cepatlah grab. Okay. Ramai yang kata kerjaya jurutera ni agak sukar, susah, penat. Tapi mari saya sisipkan sisi-sisi kerjaya sebagai jurutera, kemudian kerjaya sebagai penyelidik dan juga usahawan sisip-sisip yang berlainan. Maksudnya selain daripada bekerja sebagai jurutera, saya juga boleh buat kerja yang lain juga. Maksudnya yang pertamanya memberi motivasi kepada pelajar sekolah. Saya merupakan bekas alumni Angsara, MRSM. Sentiasanya diperlukan dalam memberi talk ataupun ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar MRSM satu Malaysia. Saya juga berkecimpung ataupun sentiasa membuat penyertaan dalam persidangan dan perkongsian idea di sesebuah persidangan tersebut. Di sini aktif, kita perlu aktif dalam merapatkan hubungan antara penyelidik atau jurutera, satu jurutera dengan jurutera yang lain. Selain itu, yang paling saya suka adalah perbincangan dan rakan kerjasama. Di sini kalau kita lihat merupakan satu key yang penting dalam kehidupan sebagai bukan sahaja jurutera tapi juga untuk mempromosikan inovasi produk dan juga keusahawanan. Dan selain itu, sisi-sisi yang seterusnya mungkin lebih kepada aktiviti sosial bersama keluarga. Dengan adanya aktiviti-aktiviti yang saya terangkan tadi, rasanya jurutera bukan sahaja sukar tapi nampaknya lebih mudah rasanya. Berbalik daripada pengalaman saya daripada kecil sehingga menjadi penyelidik, kemudian kepada entrepreneur, antara orang-orang yang menjadi rujukan dalam kerjaya saya sepanjang hidup ni, sepanjang kerjaya saya adalah yang pertamanya Profesor Razali Othman. Antara orang yang pertamanya Profesor Razali Othman antara orang yang mula-mula membuka peluang kepada saya merasakan jurutera inovasi itu satu benda yang sangat best. You need to enjoy to do research. Bersama dengan beliau, saya lebih memahami maksud teknikal itu sendiri. Lebih mahukan teknikal itu sendiri. Dan keduanya adalah Allahyarham Profesor Luir Bakhir Hussein, merupakan antara penyelidik tersohor berkaitan dengan Patri. Beliau merupakan yang mengajar saya lebih kepada kemanusiaan, rasa sisip-sisip, rasa bekerjasama secara sains dan juga memahami erti kata dunia yang sebenar. Dan seterusnya adalah Profesor Mustafa Al-Bakri. Beliau merupakan antara penyelidik yang rakan, pada awalnya adalah rakan, kami sama-sama belajar dan sekarang merupakan antara rujukan saya untuk kerjaya saya, terutamanya dari segi motivasi. Beliau adalah antara orang-orang yang sentiasa menganggap memberi motivasi kepada rakan-rakan supaya lebih humble, kata orang. Dan yang terakhir tentunya lah tidak lain dan tidak bukan adalah ibu saya sendiri yang merupakan antara tonggak ataupun tulang belakang dalam kerjaya saya daripada dulu sampai hari ini. Beliau merupakan tokoh usahawan wanita Selangor pada tahun 2014. So dengan biasanya kalau
lebih kepada kreativiti dari kecil. Yang mengajarnya adalah mungkin biasanya mak-mak ni dia dari kecil dah ajar anak-anak dia untuk proses survival di situ. Dan beliau antara orang yang membawa saya bukan saja lebih kepada penyelidikan, inovasi, tetapi seperti mana tadi Prof Hairul berkata lebih kepada kreatif di situ antara orang ataupun tunggak kepada kejayaan saya dalam sebagai penyelidik dan juga pensyarah penyelidik dan juga entrepreneur pada hari ini. Di sini saya terangkan sebersikit susu galaunya daripada awal selepas saya habis Bachelor Engineering in Materials Engineering, kemudian bekerja sebagai jurutera, pernah bekerja di TMB sekejap, pernah bekerja di Intel sekejap, kemudian menjadi pensyarah. Pensyarah bukan saja mengajar dan seterusnya kita menjadi penyelidik dan apabila mempunyai beberapa produk inovasi, bermulalah episod menjadi usahawan yang memerlukan rakan-rakan kolaborasi yang teguh. Kalau hashtag kat sini saya cakap hashtag kerja kena smart. Kenapa? Sebagai pendidik ataupun penyelidik ataupun pensyarah, di sini kombinasi kerja kena smart tu perlu ada lah. Okay, jurutera dan usahawan, untuk makluman, dalam research saya sendiri, saya punya field lebih kepada green technology, di mana penghasilan produk-produk yang saya hasilkan adalah berasaskan hijau, orang kata. Yang pertamanya atulah patri tanpa plumbum pada suhu rendah. Ini merupakan sehingga hari ini patri tanpa plumbum ini merupakan satu-satunya produk berada di dunia pada suhu yang kalau kita membuat soldering ataupun patri, biasanya suhunya agak panas, kalau kena tangan tu agak panas juga ya. Tapi dengan menggunakan patri jenis ini, suhu yang digunakan lebih kurang 100 darjah Celsius. Dan pada masa sama, patri ini tidak memberi toksik kepada badan kita. Dan yang keduanya lebih kepada produk inovasi seterusnya adalah lebih kepada produk kaca, iaitu saya panggilkan B-Glass. Produk ini terhasil daripada penghasilan daripada batang pokok pisang, terhasillah pokok kaca. Kedua-dua produk ini telah mendapat sambutan daripada pihak kolaborasi untuk berkolaborasi dengan lebih lanjut dengan saya. Okey, saya juga akan sharekan sebersikit beberapa anugerah yang telah saya perolehi. Mungkin yang pertamanya ketika saya mendapat anugerah Global Woman Innovator di London, ketika itu mempertandingkan semua sepanjang kerjaya saya di Multimedia University, dan seterusnya temu ramah bersama rakan wartawan yang berada di Saudi Arabia. Dan yang ketiga adalah ketika saya menghadiri Malam Anugerah Hijau, di mana saya mendapat satu anugerah di situ. Jurutera juga dapat mendapat boleh bersama-sama berkolaborasi, dan akhirnya kita akan dapat apa yang dikehendaki lah. Antara rakan kerjasama memainkan peranan yang penting di dalam sesuatu kerjaya seseorang, terutamanya dari segi jurutera. Untuk menjadi usahawan yang berjaya juga, saya perlu bekerjasama dengan rakan-rakan kerjasama. Yang pertama daripada India, dan yang keduanya yang pertamanya di Tamil Nadu. Kita ada kolaborasi kerjasama untuk
projek seterusnya, dan keduanya kerjasama bersama rakan-rakan yang berada di London, dan saya juga memberi konsultasi tentang kejuruteraan ketika saya berada di Sarawak. Di sini sebagai usahawan kita pun boleh melakukan aktiviti sedemikian. Dalam pengalaman dan cabaran, pengalaman sejak dulu lagi sehingga hari ini, sebenarnya terdapat pelbagai cabaran dan peluang. Mungkin di sini saya kongsikan beberapa tips untuk daripada cabaran, mungkin kita jadikan dia sebagai peluang kepada diri kita sebagai jurutera mendapat produk inovasi. For example, kita boleh menghasilkan satu produk dan menjadi usahawan yang berjaya. Yang pertamanya adalah dari segi masa sendiri. Sebagai jurutera, sebagai pendidik, sebagai penyelidik dan entrepreneur, masa ini sangat penting. Pembahagian masa yang betul perlu dilakukan. Dan yang keduanya adalah dari segi mentor. Pemilihan mentor itu penting bagi merealisasikan impian kita yang ada. Dan seterusnya dari segi komunikasi itu sendiri. Biasanya untuk mendapat networking yang bagus, komunikasi juga perlu bagus. Untuk interview kerja, untuk mempromosikan inovasi produk di dalam pertandingan, penyertaan, persidangan dan juga mendapat grant untuk keusahawanan, projek-projek keusahawanan, komunikasi yang berkesan perlu dilakukan. Dari itu adik-adik, rakan-rakan perlulah ada skill, asah skill tu daripada awal untuk komunikasi itu dapat dilakukan secara berkesan. Dan yang seterusnya, ini yang paling penting sekali adalah diri sendiri. Kenapa saya katakan diri sendiri? Kadang-kadang kita ni ada kat atas, kadang-kadang ada kat bawah. Kadang-kadang pagi rasa mood baik, petang rasa mood tak baik. Sentiasa memupuk sifat ataupun motivasi diri sendiri. Kenapa? Perjalanan masih jauh, motivasi yang tinggi dapat menghasilkan jurutera-jurutera, usahawan-usahawan, pendidik-pendidik yang hebat. Dan secara khususnya antara tulang belakang sepanjang kerjaya saya, yang pertamanya adalah rakan-rakan ataupun tim penyelidik saya, anak-anak didik saya, pelajar-pelajar saya, dan yang keduanya tentunya lah fakulti penyelidikan, fakulti engineering dan teknologi di bawah, iaitu FET di bawah Multimedia University, dan yang lebih besar sekali adalah Multimedia University itu sendiri. Mereka-mereka ini adalah antara yang sentiasa membantu dan memberi dorongan kepada kerjaya saya daripada awal sampai habis. Alhamdulillah, dan kesimpulannya di sini saya boleh katakan kerjaya sebagai jurutera ini merupakan satu kerjaya yang berbaloi pada masa yang sama antara inovasi dan keusahawanan. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting. Keusahawanan boleh terhasil daripada projek-projek inovasi yang dilakukan pada masa yang sama. Apabila anda menjadi jurutera kita sebenarnya telah diasah menjadi seorang yang kreatif, dari seperti yang Dr. Zakiah katakan tadi, dari segi desainnya kita telah diasah untuk mendesain sesuatu produk ataupun memilih bahan-bahan yang diperlukan dalam satu produk tersebut. Oleh yang demikian, sebelum anda juga boleh melayari ataupun jika ada apa-apa soalan kepada saya, bolehlah ke ervina.noor@mmu.edu.my. Sebelum saya akhiri slot bicara multimedia bahagian saya ni, izinkan saya berkongsi satu kata-kata hikmah. Kata-kata ini daripada Asfizah Muhammad Amir, sebenarnya saya dapatkan daripada citekan daripada beliau, iaitu hidup penuh pengorbanan, pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan perlukan ketabahan,
ketabahan perlukan keyakinan, dan pada masa yang sama keyakinan itu kita perlukan untuk kejayaan hari ini dan akan datang. Oleh itu saya rasa cukuplah setakat ini untuk saya berkongsikan tentang pengalaman daripada kecil sehinggalah sekarang, kita kupaskan sedikit sebanyak tentang inovasi dan akhirnya kepada keusahawanan untuk diambil sebagai, semoga ia menjadi satu manfaat kepada rakan-rakan untuk rasanya bolehlah berminat seterusnya untuk adik-adik berminat untuk meneruskan pilihan sebagai jurutera sebagai kerjaya. Saya rasa cukup setakat ini. Kembalikan kepada Dr. Zakiah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Ervina. Banyak hashtag yang dikongsi, banyak juga kata-kata hikmah daripada beliau. Sangat mengagumkan perjalanan daripada seorang pelajar, jurutera, pendidik, kemudian terlibat dalam bidang keusahawanan. Untuk Prof dan Dr. Ervina, kita terima beberapa soalan daripada Facebook Live. Terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh Mr. James Vinzi. Okay, saya bacakan soalannya, mungkin Prof boleh jawab selepas ni. Kemudian diikuti oleh Dr. Ervina. Apakah sebenarnya yang mendorong Prof dan Dr. Ervina untuk terlibat dalam bidang keusahawanan, seterusnya berjaya dalam kehidupan? Dipersilakan Prof dulu. Terima kasih Dr. Zakiah dan terima kasih juga pada yang bertanya. Saya membina minat untuk menjadi usahawan ni saya rasa disebabkan tercetusnya minat untuk melihat hasil penyelidikan ini dapat diguna pakai oleh masyarakat umum. Ya. Jadi maknanya kalau dalam konteks kami menghasilkan kajian yang berkaitan dengan gentian optik ataupun optical fiber, kami sangat teruja untuk melihat solusi ini ataupun teknologi ini dapat menyelesaikan masalah. Dia menjadi satu bentuk satisfaction ataupun satu rasa kepuasan yang tinggi apabila kita lihat beberapa tahun bekerja bertungkus lumus membuat eksperimen, menjalankan kajian dengan student, dengan rakan-rakan seperjuangan. Akhirnya untuk melihat kalau boleh teknologi ini dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakat, dapat memudahkan kehidupan pesakit-pesakit kanser contohnya. Jadi itu sahaja cara yang antara salah satu cara untuk mengenengahkan teknologi tersebut dalam pasaran adalah melalui menjadi seorang usahawan dan menubuhkan syarikat spin-off supaya teknologi ini dapat ditolak, diketengahkan ke dalam pasaran. Jadi rasanya kepuasan untuk melihat pengguna ataupun masyarakat menggunakan teknologi ini menjadi pendorong utama kami menjadi seorang usahawan. Terima kasih. Okay, dipersilakan Dr. Ervina. Mungkin persoalan yang sama. Okey. Minat menjadi usahawan, soalannya minat menjadi usahawan sejak kecil lagi. Minat menjadi usahawan ya. Okey. Sebetulnya sejak kecil lagi disebabkan ibu saya seorang usahawan. Sebab ibu saya seorang usahawan, trade-nya ataupun caranya daripada kecil tu memang dah diasuh menjadi seorang yang survival rasanya dan juga lebih kepada money minded juga. Di situ wujud benda tu. Perkataan kreatif rasanya perlu saya ketengahkan kat sini, dan pada masa yang sama disebabkan saya daripada mungkin sekolah menengah telah berkecimpung dalam bidang NGO, bantu-bantu bersama keluarga juga, dan pada masa yang sama dari situ timbulnya minat menjadi seorang usahawan yang boleh membantu B40
pada asasnya dan minat daripada fakulti ataupun universiti sendiri antara faktor-faktor yang penyebab dan akhirnya tercetuslah minat saya menjadi seorang usahawan, pendidik dan usahawan. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Ervina. Untuk soalan yang kedua ni saya tujukan kepada Prof ya. Adakah silibus sains dan matematik di peringkat sekolah sekarang memberi impak kepada minat pelajar ke arah bidang kejuruteraan? Kita silakan Prof. Sorry, maaf. Terima kasih Dr. Zakia. Soalan yang diajukan berkenaan dengan silibus. Saya secara jujur dan melihat tidak ada masalah dengan silibus yang sedia ada, kerana telah ramai jurutera saintis yang dilahirkan daripada silibus yang sama. Jadi barangkali ada perkara lain yang perlu diperhalusi yang sekarang ini menyebabkan minat terhadap sains dan matematik agak berkurangan. Jadi sekali lalu yang barangkali pernah dibincangkan, pernah dibahaskan adalah berkaitan dengan kaedah pengajaran. Saya dimaklumkan bahawa di atas kekurangan sokongan ataupun kekurangan kemudahan di setengah-setengah sekolah, maka contohnya kalau dulu murid-murid boleh menjalankan uji kaji, tapi hari ini peluang tersebut agak terhad, di mana ada beberapa sekolah yang mungkin hanya belajar tentang biologi. Saya ingat masa di sekolah dulu kami pergi tangkap katak untuk bawa balik ke lab hari esoknya supaya boleh dibedah dalam makmal biologi. Jadi mungkin kemudahan seperti ini tidak ada di semua sekolah, menyebabkan setengah sekolah itu hanya belajar secara teori. Jadi minat itu sudah tentu akan berkurangan. Tapi ada juga beberapa kemudahan yang saya lihat jauh ke depan berbanding dengan apa yang kami dulu semasa sekolah alami. Contohnya ada sekolah-sekolah pada hari ini yang menceburi bidang robotics, adanya subjek reka cipta. Jadi ada yang baik, ada yang kurang. Jadi akhirnya saya rasa perlu secara jujur menilai semula di mana kekurangan-kekurangan yang ada di dalam bukan sahaja silibus tapi secara keseluruhannya sistem persekolahan yang ada pada hari ini yang telah menyumbang ke arah tidak minatnya pelajar-pelajar di dalam sains dan matematik, dan secara terus boleh menyebabkan minat untuk mereka yang tidak melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan juga akan berkurangan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Prof. Hairul sebentar tadi. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama kita adalah dua orang personaliti yang sangat hebat dengan pencapaian yang sangat baik dalam bidang penyelidikan, bidang pendidikan, pengetahuan yang luas dalam bidang kejuruteraan, dan dalam masa yang sama mempunyai pencapaian dalam bidang keusahawanan. Ini membuktikan kepada kita bahawa bidang kejuruteraan ini tidaklah begitu sempit skop dan prospek kerjayanya. Ada laluan kerjaya yang lebih luas. Semoga selepas ini ia akan memberi pencerahan, menghindarkan atau menghilangkan segala kegusaran, keresahan, ketakutan anak-anak kita, adik-adik kita untuk masuk ke dalam bidang kejuruteraan. Saya ingin kongsikan satu data dan maklumat yang saya dapat daripada Lembaga Jurutera Malaysia. Melalui laporan Lembaga Jurutera Malaysia pada tahun 2018,
berakhir 31 Disember 2018. Jurang antara jurutera lelaki dan wanita masih sangat besar. Dalam masa yang sama, dalam laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, penglibatan ataupun enrolment pelajar wanita ke dalam program kejuruteraan sebenarnya semakin bertambah. Jadi persoalannya, ke manakah perginya pelajar-pelajar yang bergraduat dalam bidang kejuruteraan ini selepas mereka tamat belajar? Ratio ataupun nisbah jurutera profesional wanita berbanding jurutera profesional lelaki adalah 5% dan 95% berakhir pada tahun 2018. Jadi saya berharap dengan perkongsian daripada ikon jurutera wanita kita pada hari ini, Dr. Ervina, dan juga pencerahan daripada Prof. Hairul, kita semua dapat melihat satu prospek yang lebih besar, lebih baik dalam bidang kejuruteraan, termasuklah bakal-bakal jurutera wanita. Walaupun bidang kejuruteraan ini nampak kasar dan sebagainya, tapi kita boleh lihat sendirilah Dr. Ervina pun masih lagi mengekalkan sifat-sifat kewanitaan dan keibuannya. Jadi tidak ada apa yang perlu dibimbangkan. Saya akhiri sesi 1 jam bicara persada multimedia hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu kembali.